Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi hari ini tajuk live saya adalah kerajaan yang bakal terbentuk di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sah kerajaan minoriti, bukan kerajaan perpaduan. Jadi jangan terkeliru. So ini saya akan jelaskan secara terperinci. Dan saya juga akan menyentuh isu berkenaan dengan majoriti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipersoal oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meminta Anwar untuk menunjukkan bukti akuan bersumpah dan sebagainya. Jadi semua ni saya akan jelaskan dengan cara yang ringkas dan mudah difahami. Jadi saya mulakan dengan menceritakan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan kerajaan minoriti dan kerajaan perpaduan. Jadi ada pihak yang telah menjelaskan perkara ini dan penjelasan itu menarik, tetapi ada juga satu lagi bentuk penjelasan yang sama tetapi cuma dari angle berlainan. Jadi saudara-saudari mungkin ingat bahawa apa yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum langkah Sheraton. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah pemimpin pertama negara kita yang mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan. Okey. Jadi bila kita cerita ke kerajaan perpaduan, maksudnya ada perpaduan di kalangan semua yang terbabit, ada representasi semua terbabit di dalam kerajaan, dan lazimnya tidak ada pembangkang. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad ingin berpandu sepenuhnya kepada perlembagaan persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan dia buta parti. Jadi rakyat Malaysia sudah biasa pada ketika itu, sudah berpuluh-puluh tahun di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Sudah biasa bila parti majoriti menang, dia tubuh kerajaan dan kerajaan diwakili oleh ataupun wakil-wakil parti itu, iaitu ahli-ahli parlimen parti itu akan duduk dalam kerajaan, tak ada yang lain. Jadi oleh kerana rakyat sudah biasa dengan skenario ini berpuluh-puluh tahun, berdekad lamanya, malah kerajaan Pakatan Harapan turut mempraktikkan prinsip yang sama apabila ianya ditubuhkan, maka mereka tidak tahu konsep kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Tun Mahathir. Jadi sekiranya berlandaskan perlembagaan persekutuan, sebenarnya parti yang menang majoriti ke apa ke tak penting. Parti tak penting. Yang penting ahli-ahli Dewan Rakyat yang dilantik, yang dipilih rakyat akan menentukan siapa harus menjadi calon Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti. Jadi parti tolak tepi. Dan apabila calon Perdana Menteri itu sekiranya dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong, maka dia akan mencadangkan nama-nama yang akan menganggotai kabinet yang ditubuhkan, yang bakal ditubuhkannya atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila dia memilih, Perdana Menteri ini memilih, kerajaan ni adalah berdasarkan keanggotaan ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara. Dia tidak juga perlu merujuk parti. Maknanya dia boleh ambil 2-3 individu atau ahli Dewan Rakyat daripada parti dia sendiri yang menang pilihan raya ke tak menang ke. Kemudian dia boleh ambil 2-3 dari parti B, 2-3 dari parti C, parti D, tidak kira sama ada mereka menang berapa kerusi, sedikit ke banyak. Supaya representasi semua parti ada dalam kerajaan dia. Malah dia boleh juga melantik menaikkan teknokrat, iaitu orang yang dilantik sebagai senator yang difikir ada pengalaman yang boleh membantu kerajaan dan kemudian memasukkan dia di dalam kerajaan. Jadi sekiranya beliau melakukan sedemikian sehingga tidak wujud parti yang tersisih yang duduk dalam pembangkang, maka dia telah mewujudkan kerajaan perpaduan. So itu maksudnya kerajaan perpaduan. Ini satu sudut bila dari segi pendekatan perlembagaan persekutuan. Of course there are other ways to explain it, macam yang dijelaskan
hari ini dalam video berasingan oleh orang lain. Ya. Tetapi ya, apa yang bakal dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya kerajaan perpaduan. Bukannya kerajaan perpaduan. Ianya kerajaan minoriti. Jadi ada banyak sudut yang perlu saya jelaskan untuk memastikan anda memahami perkara ini. Jadi lebih elok saya mulakan dengan rentetan peristiwa mengapa ianya kerajaan minoriti. Ya. Tetapi sepintas lalulah, bila kerajaan minoriti tertubuh akan ada pembangkang. Dan hari ini kita sudah dengar kenyataan rasmi Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin Yassin bahawa Perikatan Nasional akan duduk sebagai blok pembangkang. So saya ulang, tidak ada kerajaan perpaduan yang bakal tertubuh. Yang bakal tertubuh adalah kerajaan minoriti. Okey. Jadi apa maksud saya kerajaan minoriti? Baik. Kita lihat dulu rentetan peristiwa, tetapi sebelum itu saya hendak mengaku ya, bahawa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini agak tepat. Langkah dia agak tepat. Iaitu apabila ditanya oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ya, untuk tunjuk bukti akuan bersumpah kononnya dia ada sokongan majoriti, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberitahu bahawa agenda pertama apabila sidang parlimen bermula bulan depan ya, untuk membentangkan bajet dan meluluskan bajet adalah usul percaya atau tidak percaya. Saya lupa usul percaya atau tidak percaya, tapi samalah, it's just the glass is half full or half empty. So dia akan mengusulkan ini sekaligus akan menjadikannya sama ada pemimpin pertama atau antara pemimpin-pemimpin di negara ini yang melakukan langkah ini, yang sebenarnya tidak kira anda memihak kepada Anwar atau tidak, harus dipuji. Jadi apabila dilakukan undi percaya ini, kita akan tahu Anwar ada majoriti ke tidak. Sekiranya tidak, kerajaan akan tumbang serta-merta. Jika ada, maka Anwar akan kekal Perdana Menteri. Sekalipun Anwar tidak mengotakkan janjinya dan tidak melakukan usul percaya sebagai usul kerajaan, tidak mengapa, kerana kelulusan bajet memerlukan sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi jika bajet tidak lulus secara by law or by the constitution di negara ini, maka kerajaan akan tumbang kerana ianya boleh ditafsirkan sebagai undi tidak percaya. Jadi pandang kiri kanan macam mana pun, hujung bulan depan kita akan tahu sama ada kerajaan yang bakal terbentuk oleh Anwar Ibrahim kekal atau tumbang, atau sama ada Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri atau tidak. Okey. Baik. So, berbalik kepada rentetan peristiwa. Saya ingin mengingatkan anda kepada 3 kenyataan yang dibuat oleh 3 pemimpin 3 gabungan terbesar. Bermula dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau membuat satu press conference di luar rumah dia dan beliau memberitahu dengan jelas bahawa Agong telah meminta untuk mempertimbangkan atau mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Muhyiddin kata dia tolak. Okey. Nah, pokoknya adalah mencadangkan atau mempertimbangkan, bukan Agong titah noktah ya. So mempertimbangkan atau mencadangkan. Kemudian GPS pula membuat kenyataannya seakan sama. Agong menitahkan untuk mempertimbangkan kerajaan perpaduan. Maknanya tidak wajib. Ya. Jadi bohonglah laskar-laskar cyber yang membuat spin kononnya derhaka, Muhyiddin derhaka, ini bohong. Okey. Hanya seorang yang membuat kenyataan bahawa Agong menitahkan dan dia tidak sebut mencadangkan atau mempertimbangkan, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Nah, awal-awal saya nak beritahu apa-apa yang keluar dari mulut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi saya tidak akan percaya kerana terlalu banyak penipuan beliau. Okey, so jadi bila kita lihat kenyataan Muhyiddin dan pemimpin GPS, maka nyatalah bahawa Agong meminta untuk pertimbangkan atau Agong mencadangkan. Ya. Jadi ianya tidak wajib. So kita tahu Muhyiddin tolak konsep kerajaan perpaduan. Tetapi akhirnya yang akan terbentuk memang bukan kerajaan perpaduan. Ya.
Ianya adalah kerajaan minoriti sebab tidak ada perwakilan Perikatan Nasional dan sememangnya ianya bukan representasi menyeluruh dari seluruh semua parti-parti di dalam politik negara ni. Okey. So itu kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zaid Amidi dan pemimpin GPS. Seterusnya, Muhyiddin memberitahu bahawa dia telah menghantar 115 SD kepada istana. Ini tepat. Ini tepat. Ya, saya memberitahu anda ini tepat. Ya. So esok ada orang nak petik saya, petiklah. Ini tepat. Kenyataan Muhyiddin tepat, kenyataan Hamzah tepat. Ini tepat dan saya tahu dengan jelas ianya tepat. Jadi di dalam SD itu ada SD pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang secara perlembagaan ada kebebasan untuk memilih calon Perdana Menteri, ya, dan ianya tidak melanggar ketetapan parti bahawa parti hendak duduk dalam pembangkang, kerana boleh kekal duduk dalam pembangkang. Ya, anda boleh pilih calon Perdana Menteri, tetapi ramai tidak tahu bahawa anda kekal boleh mengaku diri anda dalam blok pembangkang. Dan lebih-lebih lagi, Perlembagaan Persekutuan tidak sebut sepatah pun pembangkang. Tak ada istilah pembangkang dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. So, apa yang berlaku? Kenapa yang di-Pertuan Agong berkata tidak ada parti, Muhyiddin dan Anwar kedua-duanya tidak ada majoriti? Kenapa yang di-Pertuan Agong berkata demikian? Sebab sebenarnya adalah kerana Zahid telah menipu. Kononnya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong padu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. 30 sokong. Ini terbukti apabila muncul satu warkah yang dialamatkan oleh Zahid kepada Istana Negara. Jadi Agong meminta semua MP bertemu dengan dia. 30 MP BN bertemu dengan dia. Zahid minta penangguhan dan dia tidak benarkan 30 MP ni bertemu dengan Agong. Di situ mula-mula timbul tanda soal, adakah Zahid takut MP-MP ni berdepan dengan Agong? Kenapa dia takut MP-MP ni berdepan dengan Agong? Dan sebelum kemudian keesokan harinya Zahid dan dua lagi bertemu dengan yang di-Pertuan Agong. Bukan semua 30 MP seperti yang dititahkan oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi ini mengingkari titah Seri Paduka Baginda Tuanku, dan ini satu bentuk derhaka pada hemat saya. Tapi apapun, sebelum Zahid bertemu dengan Agong, Majlis Tertinggi Barisan Nasional membuat satu resolusi, dan resolusi ini amat jelas bahawa Barisan Nasional ingin kekal di dalam pembangkang. Oleh kerana majoriti di dalam Barisan Nasional sebenarnya ingin bersama Perikatan Nasional dan hanya minoriti atau kurang 10 ingin bersama Pakatan Harapan, maka apabila Zahid membuat resolusi untuk kekal pembangkang, maka ianya menjadi satu kompromi yang diterima oleh semua dengan terbuka. Maka semua MP bersetuju duduk dalam pembangkang. Tetapi keesokan harinya, bila Zahid bertemu dengan yang di-Pertuan Agong, disyaki Zahid telah memberitahu atau menipu Agong bahawa 30 MP BN sokong Pakatan Harapan, sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan Zahid sehingga hari ini tidak menafikan kesahihan warkah dia kepada yang di-Pertuan Agong yang kononnya 30 MP BN sokong Anwar Ibrahim. Maknanya, jika warkah itu benar, bukan hanya Zahid menipu yang di-Pertuan Agong, Zahid telah memperdaya seluruh Barisan Nasional. Dan akhirnya ini terbukti benar apabila pemimpin MCA berkata Zahid sudah mengaku warkah itu sahih. Dan sampai MCA, MIC dan satu lagi parti komponen Barisan Nasional menandatangani undi tidak percaya terhadap Zahid. Dan saya difahamkan Barisan Nasional dalam mesyuarat dia kecoh sebab ramai MP marah dengan Zahid. Tetapi apa orang kata, nasi sudah menjadi bubur. Jadi bila Agong terima benda ni, dari satu sudut Agong lihat Muhyiddin ada akuan bersumpah dari MP-MP BN. Tapi dari satu sudut Zahid datang dan membuat penipuan ini pada saat terakhir sebelum Tuanku nak berjumpa dengan Raja-Raja Melayu dan membuat keputusan. Jadi semestinya Tuanku akan keliru. Dan ditambah pula GPS dulu kata dia sokong Muhyiddin, kemudian tiba-tiba ada di dalamnya yang kata sokong, ada yang di dalamnya kata tidak sokong.
Jadi semestinya untuk Agong benar-benar tahu siapa yang sokong, siapa tak sokong, Agong perlu memanggil semua MP satu persatu dan bertanya. Tetapi ada lagi satu option, iaitu menubuhkan kerajaan minoriti. Jadi oleh kerana terlalu banyak bergolakan dalam Barisan Nasional dan terlalu banyak pergolakan dalam GPS, GRS berhubung siapa mereka sokong, siapa mereka tak sokong, jadi saya nampak tuanku sebenarnya memutuskan untuk berpandu kepada parti mana yang dapat kerusi terbanyak, memudahkan kerja. Kerana sememangnya tidak ada halangan bagi baginda tuanku untuk melantik Perdana Menteri yang akan mengetuai kerajaan minoriti. Tidak ada halangan. Maknanya kerajaan itu tak ada 112 sokongan ahli parlimen, tetapi dibentuk oleh seorang yang mendapat sokongan paling banyak dalam Dewan Rakyat. Dan kalau kita lihat, Anwar Ibrahim menerajui Pakatan Harapan, dia dapat 80, gabungan dia dapat 82 kerusi. Maka jika seluruh Pakatan Harapan tidak ada halangan, maka Anwar Ibrahim ada sokongan 82 ahli Dewan Rakyat secara sah. Manakala itu Muhyiddin mengetuai satu gabungan yang dapat 73 kerusi. Maknanya jika semua sepakat menyokong Muhyiddin ada sokongan 73 ahli parlimen secara sah. Jadi 82 berbanding dengan 73, maka semestinya sekiranya Yang di-Pertuan Agong ingin memilih dari kalangan ahli parlimen yang walaupun tidak ada majoriti sokongan tetapi sokongan dia tetap terbanyak, maka dia akan pilih Anwar Ibrahim. Jadi disebabkan itu, Anwar akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Disebabkan kecelaruan yang ditimbulkan oleh UMNO atas penipuan Zahid, kemudian kecelaruan dalam GPS dan sebagainya, merekalah yang telah mendorong Yang di-Pertuan Agong untuk menjurus kepada pelantikan individu yang mendapat sokongan ahli parlimen yang terbanyak berdasarkan kemenangan parti yang diterajuinya, dan individu itu adalah Anwar Ibrahim. So that is what happened. Ya. Now, ada cerita, ada konspirasi yang berlega, ada konspirasi Anwar sampai ke istana awal, kemudian ini, kemudian itu. Ya. Itu perlu disiasat. Itu perlu disiasat. Okey. Dan tetapi sekiranya penipuan Zahid ni, jika benar Anwar sampai awal, mungkin lepas tuanku baca 30 MP UMNO sokong Anwar Ibrahim, dan jika Anwar berada di sana dan mengesahkan perkara itu, maka mungkin ini telah mempengaruhi Agong telah jadi keliru, dan tuanku mungkin memutuskan untuk tidak mempertimbangkan SD daripada parti-parti gabungan selain dua gabungan yang utama, iaitu PH dan Perikatan Nasional. Jadi ianya berbalik kepada 82 lawan 73. Jadi yang 82 menang. So itu cerita dia. Okey, baik. Selepas itu, jadi sekarang kita ada situasi di mana Barisan Nasional akan menyokong PH dalam keadaan majoriti ahli parlimen dia cukup tidak suka PH kerana ianya bertentangan dengan mandat rakyat. Apa maksud saya bertentangan dengan mandat rakyat? Jadi saya dah cerita dalam live saya semalam, Barisan Nasional memasuki pilihan raya dengan janji no Anwar, no DAP, dan ini telah dinyatakan apabila berlega di media sosial, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk BN. Benda ni dinafikan sekeras-kerasnya. Pemimpin-pemimpin dia mula mengutuk DAP dan memberi janji kepada rakyat ini tidak akan berlaku. Tetapi akhirnya ianya berlaku. Jadi mereka yang menang dalam Barisan Nasional ni adalah atas mandat rakyat yang didirikan atas kepercayaan bahawa Barisan Nasional tidak sekali-kali akan bersetuju bersama DAP. Jadi apa yang Zahid sampaikan kepada Agong adalah bertentangan dengan mandat rakyat, dan sebab itulah majoriti MP-MP sehingga sekarang tidak berpuas hati dan tidak sebenar-benarnya setuju dengan PH kerana ini melanggar mandat rakyat dan semestinya Barisan Nasional akan dihukum. Okey. So itulah rentetan peristiwa, itulah apa yang berlaku, ya. Jadi kerajaan yang bakal dibentuk oleh Anwar Ibrahim
adalah kerajaan minoriti. Dia tidak memiliki majoriti. Jadi ini adalah kerajaan minoriti. So, bila Muhyiddin meminta Anwar untuk membuktikan SD, sebenarnya permintaan Muhyiddin ni saya setuju. Sebab kalau pada masa pelantikan Anwar, seandainya betul Anwar mendakwa dia ada majoriti, macam mana Anwar tahu? Adakah Anwar memiliki bukti SD? Jika ada, tunjukkan. That is Muhyiddin's argument. So, saya setuju. Tetapi, that is water under the bridge, that is the past. Itu tidak penting lagi sebenarnya. Sebab Anwar melakukan tindakan yang tepat, iaitu memberitahu bahawa agenda pertama dalam sidang parlimen ialah usul percaya. Saya terpaksa ucapkan syabas kepada Anwar kerana membuat keputusan itu. Baik. Sekarang, sekiranya undi percaya Anwar berjaya, maknanya Anwar dapat majoriti. Atau jika tidak berlaku undi percaya, pada penghujung Disember berlaku undian bajet, dan sekiranya undian bajet itu berjaya, maknanya bajet diluluskan, maka Anwar dikira mendapat majoriti. Dengan itu, Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi bukan lagi Perdana Menteri kerajaan minoriti, tetapi Perdana Menteri kerajaan yang mendapat sokongan majoriti. Maknanya, ringkasnya, jika Anwar survives ataupun berjaya dalam undi percaya, maka beliau tidak lagi akan terkenal atau dikenali sebagai pemimpin kerajaan minoriti. Ianya akan bertukar menjadi pemimpin kerajaan majoriti kerana Perdana Menteri dapat majoriti sokongan. Tetapi jika Anwar gagal undi percaya, sama ada undi percaya yang dilakukan secara berasingan ataupun jika bajet gagal diluluskan, maka akan terbukti Anwar ada minoriti dan dia kekal pemimpin kerajaan minoriti. Tetapi dia tidak boleh teruskan kerajaan itu kerana secara automatik Anwar akan tumbang sebagai Perdana Menteri dan perlu sama ada dilantik Perdana Menteri baru, atau jika Seri Paduka Baginda Tuanku merasakan isu ini tidak boleh selesai dan tidak ada sesiapa yang lain yang boleh buktikan majoriti, sama ada Seri Paduka Baginda Tuanku melantik Perdana Menteri interim sementara menetapkan tarikh baru pilihan raya, atau melaksanakan darurat politik sehingga satu tarikh pilihan raya diadakan, ataupun pelbagai kemungkinan yang lain. Okey. So, itu penjelasan sedikit sebanyak saya berhubung kerajaan majoriti dan minoriti. Okey. Seperkara lagi, saya nak nasihatkan Anwar Ibrahim. Okey, saya dah beritahu bahawa sekiranya Anwar Ibrahim tidak melibatkan the kleptocrat atau Zahid di dalam kerajaan dia, maka saya tidak akan menentang kerajaan dia. Ini adalah janji saya kepada pengundi sebelum PRU 15 lagi. Sekiranya melibatkan Zahid or the kleptocrats di dalam kerajaan, maka Anwar tidak sekali-kali akan mendapat sokongan saya. Saya ikhlas benda ni. Tetapi apa pun, selagi tidak berlaku undi percaya, sama ada undi percaya yang dilakukan sebelum undian bajet, atau sekiranya undi percaya tidak dilakukan sebelum undian bajet, maka selagi tidak dilakukan undian bajet, Anwar dinasihatkan jangan mengambil langkah ubah apa-apa pelantikan penting sehingga beliau boleh membuktikan majoriti. Dan seandainya Anwar berjaya membuktikan majoriti dan kemudian Anwar memutuskan bahawa kerajaannya nak ubah peguam negara ke apa ke, seandainya berlaku situasi di mana contohnya Zahid dilepas dan dibebas dan atau perkara-perkara seumpama ini berlaku, maka secara automatik sokongan saya ataupun saya akan menentang kerajaan ini. So, itu sahaja penjelasan saya. Saya akan meluangkan masa 2-3 minit je untuk melayan soalan sebab banyak soalan ataupun banyak komen, jadi saya akan ambil yang bawah-bawah. Okey, jadi bohonglah dakwaan kononnya dia ni menderhaka, tidak terima kerajaan perpaduan, dia tu menderhaka. In the first place, there is no kerajaan perpaduan. Ini palsu. In the second place, tidak ada titah yang muktamad, tetapi titah untuk mempertimbangkan, ya, atau cadangan Seri Paduka Baginda Tuanku. Sekiranya ada orang tanya, sekiranya terpaksa buat PRU lagi mungkin 6 bulan dari sekarang atau 1 bulan dari sekarang, PH I think everybody knows akan dihukum lagi kerana
penyokong sudah berpecah. Ada yang teruja Anwar dapat Perdana Menteri, tetapi ramai juga yang kesal sanggup bersekongkol dengan kleptokrat N. Zahid. Begitu juga UMNO, kalau sekarang 30 kerusi, percayalah kalau PRU dalam masa terdekat atau 6 bulan dari sekarang atau setahun dari sekarang, UMNO bye-bye. Okey. Saya akan membuat satu live khas dalam setengah jam lagi. Selepas maghrib. Selepas maghrib. Okey. Saya akan membuat satu live khas untuk bercerita berhubung dengan UMNO sedikit, kekecewaan saya dan Melayu Islam terhadap UMNO. Jangan lupa bersama saya dalam live itu. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.